Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la hawla wa ta'ala fil azizil azid. Allahumma sa'ala imajina wa hadajau ida salam. Rabbi salli sadari wa yaslimi amli wal mumutatam lisali yaqulu qalmi akmabak. Sidang penonton rahmat Allah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mencarakan hamba-Nya, iaitu bersahkan salawat dan salam ke atas keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari segerinya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahasa dia itu dan maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita manfaatkan kepada Allah SWT, istimewa kepada berkorban dan apa sahaja itulah apa orang tidak kita kenali siapa bunyinya atau orang kata-kata fahamkannya sekali untuk kepada melihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada berkorban dan Allah SWT kejiwakanlah untuk bangkit untuk bersama-sama untuk berusahakan ni dan tidak dilupakan bahawa orang kejayaan pada waktu melihat ia sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai penyampai TV Pendakwah Islam. IG saya muhammadfadillah.live, TikTok saya muhammadfadillah.live. Dan jangan tazkirah Jumaat live tadi ini dibawakan secara langsung eksklusif untuk anda di TV Muhammad live streaming atau ke YouTube channel TV Muhammad atau ke bersiar langsung ke Instagram TV Muhammad.hd dan TikTok TV Muhammad.hd dan serta di media platform dan seluruh di dunia dan tanah air kita. InsyaAllah kita selalu dunia ini masuk dalam TV atau berceramah konti live ini selama 30 minit lagi atau segimana bersamaan 5 Syawal tahun 144 Hijrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari kedua September ni salam Sayyidina Ayyam, kita khidmatan bersama-sama menghayati kita selalu kepada dunia di akhirat nanti. Sekarang ni pada penonton sekalian ni, nombornya WhatsApp konti Ustaz Muhammad Fadillah di taliannya 0139900809 dan juga akan tinggalkan soalan di selalu dunia media sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, pada penonton sekalian ni, lokasi adalah di Surau Kapital Baru di Sierra Sarawak. Tajuk pada malam ini sampaikan bertajuk Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Pada penonton sekalian ni, mari kita kata-kata difahamkan kepada belajar berilmu kita kepada selalu dan kefahaman. Sebelum itu Kadib ingin menyuruh kepada seluruh umat Islam untuk terus mengimarahkan masjid, melaksanakan amal huruf dan nahi mukal serta memelihara hubungan silaturahim, bacakan doa buat saudara-saudara kita yang ditindas terutamanya di Palestin dan teruslah bertaubat serta bermunajat kepada Allah SWT agar kita dapat menebus firman dunia yang semakin mencabar dan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni, Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik kekuatan dan keharmoniannya. Dibina atas keberbahagiaan agama dan bangsa. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos pada tahun 1957 dan kini kemerdekaan itu telah pun berusia 65 tahun. Kita telah meniti
jalur masa yang penuh dengan rejam dan ragam. Sama ada suka dan duka. Belajaran Belajanan ini pastinya memadamkan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam seluruh anggota masyarakat yang berbilang kaum dan akhirnya mewujudkan suasana kekeluargaan antara semasa masyarakat. Dan Alhamdulillah, hasil kebersamaan dalam membina negara Malaysia ini kita semua tetap teguh bersama. Sungguh pun ada kalanya badai datang menjergah. Pada penonton sekalian ni, saya fahamkan apa ceritakan kepada maklumat sejak negara Allah SWT mewujud asing dan bersama. Kenapa kekekalan kepada nikmatkan masyarakat yang berikut berjalanan atau orang Islam maupun kepada Allah SWT dalam mencegahkan retak sejahtera ini. Walaupun dalam orang menyelamatkan diri dan seorangkan sekali mata kepada maburat yang di selalu dunia akhirat nanti. Masa sejakkan negara sampai pada 31 Ogos pada tahun 1957. Seluruh negara suasana kekurangan antara negara berpuatan semuanya dalam merupakan sangat unik. Kekuatan kata-kata kebetulan berjalanan pastinya mentatangkan semangat wajah negara dalam berwira yang sediakan. Pada penonton sekalian ni, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe YouTube ni. Manakala tontonan Buka TV sama-sama menghayati kita video dalam perkembangan yang terkini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersama-sama menghayati kita dalam meneruskan kalam. Baik, kata-kata difahamkan. Inilah tujuan penciptaan manusia yang berbagai supaya kita dapat saling mengenali dan melengkapi antara satu sama lain. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai mangsa dan bersuku. Buat supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan orang lain. Yang lain semuanya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih dakwahnya antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam mengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Baik, dalam membina sebuah negara yang aman, makmur dan berjaya, Palestin mestinya memerlukan suasana usaha sama yang bersembadu daripada seluruh anggota masyarakat. Peranan penting daripada kedua negara sehinggalah kepada anak kecil menjadi membaju kepada keberhasilan setiap dasar dan beranjangan yang diatur oleh kerajaan. Diibaratkan sebuah keluarga, tiap-tiap ahli keluarga berperanan atas tanggungjawab masing-masing, mestikan kecukupan, kebahagiaan dan keselamatan keluarga berjamin dan terpelihara.
Baik, tuan-tuan dan para penonton sekalian ni, silakan tekan butang like, tekan butang share ramai-ramai sedia mana, tekan butang follow di Instagram ni, tekan butang follow di TikTok ni. Perkembangan dan terkini yang diamalkan yang benda lagi. Coba. Begitulah juga konsep keluarga Malaysia yang berdiri atas teras utama, iaitu keteraguman, inklusiviti, kebersamaan, kemakmuran dan kesyukuran, contentment bagi memenuhi ketiga teras ini. Ia memerlukan kepada satu, penyemaian budaya integriti dalam keluarga. Yang kedua, menjadikan budaya amanah sebagai budaya keluarga. Yang ketiga, menjadi prinsip keadilan sebagai terus mengukuhkan keluarga. Yang keempat, menjadikan amalan bermusyawarah sebagai amalan keluarga. Baik, pada penonton sekalian ni, berdasarkan konsep keluarga Malaysia ini, negara akan dipacu untuk keluar daripada kemelut krisis kesihatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi seterusnya, menjamin kesejahteraan setiap penduduk di negara bertuah ini, keteguhan dan kebersamaan seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, bangsa, fahaman politik, menjadi kunci kepada keberhasilan dan kejayaan berjangan dalam usaha memulihkan dan membina semula kekuatan negara, manakala bagi kita umat Islam mula mestinya kedakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala menjadi senjata paling utama dalam kita menjemput rahmat dan rahmat dan keberkata dari Allah Subhanahu Taala. Baik. Silakan kata-kata difahamkan kepada Allah SWT. Kata-kata kebetulan ni, ekonomi, pendidikan, lain-lain bertujuk kepada orang sediakan agama difahamkan. Saya fahamkan kesihatan, konsep-konsep kelajunan negara, membantu kebenaran, membinakan kebersamaan, faham kepada redahan amanah budaya negara, dan manakala ia menjadi senjata balik utama Allah SWT. Baik, pada penonton sekalian ni, nikmat kemerdekaan ini patut disisi dengan kesyukuran dan kepatuhan kepada perintah Allah SWT, ketaatan kepada Allah SWT dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam negara inilah yang menjadi kunci kepada kekatnya dan hadirnya pertolongan Allah SWT sebagai janjinya yang dirakamkan. Allah SWT berfirman yang bermaksud, iaitu mereka umat Islam yang juga kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendiri sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyeru berbuat kebaikan serta mendorong dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah
kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Baik, pada penonton sekian ni, kita belajar kefahaman kepada Allah SWT. Kita silakan tekan butang like, tekan butang share dan ramai-ramai seperti kefahaman kepada kata-kata tersebut kebetulan. Kadib juga ingin memetik amanat yang ditinggalkan oleh salah seorang ulama Melayu yang terlibat dalam menetapkan tarikh kemerdekaan negara melalui kemahirannya dalam ilmu falak, iaitu Syekh Haji Abdullah Fahim. Beliau berpesan, bila kita merdeka dengan ada pemimpin, ambil kesempatan buat kekayaan di atas belakang rakyat. Orang Melayu wajib berjuang kerana bangsa, tetapi kebangsaan tidak boleh tolak Islam. Orang Islam perlu berbagi berselisihan semasa merdeka dan setelah berdamai diharapkan berkekalan. Inilah satu-satunya senjata yang boleh menguatkan mendudukan orang Islam dan orang Melayu. Kalau orang Melayu beragama Islam mengkhianati bangsa, negara dan agama Allah, akan gantikan bangsa lain yang beragama Islam menjaga tanah air kita. Sesiapa yang berjuang dengan nama Allah dan niat yang baik sentiasa dalam keredaan Allah SWT. Sesiapa yang lupakan niat, kianat dan tamak dan dimukai Allah, akhirnya menjadi hina, maka tidak nikmat kemerdekaan yang dikecapi. Ini wajib dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat. Semangat cintakan negara perlu disemai dan dipaca ke dalam diri anak-anak agar kesinambungan, keharmonian dan kemakmuran negara ini dapat diberturukan kepada anak cucu kita nanti. Ini tanah tumpat darah kita, tempat kita sama-sama membesar, belajar, bermain, mencari nafkah dan sebagainya. Jika bukan kita yang menjaganya, kepada siapa lagi yang hendak kita harapkan? Rasulullah SAW begitu cintakan tanah airnya, iaitu kota Madinah dan kota Mekah, sebagaimana dapat dilihat dari ungkapan kerinduan baginda terhadap tanah tumpah darahnya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya kamu kota Mekah adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusul darimu, nescaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Imam Ad-Tirmizi. Kecintaan baginda dan para sahabat terhadap negara juga dapat diteladani daripada kesesungguhan mereka mempertahankannya dalam setiap peperangan dan suasana perkembangan dakwah Islamiah. Baik, sidang penonton Ramadan Allah SWT ni dah sedikit masa kepada yang lain kata-kata yang tersebut. Justru inilah contoh teladan yang telah ditujukan
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai tanah air kita di Malaysia. Bulan Belu terus kuku salin membantu dan saling menghormati supaya kerukunan hidup dapat dipelihara dan mewujudkan sebuah negara yang stabil dan teguh. Laskap keharmonian yang dinikmati ketika ini jangan dirobek dengan sebarang provokasi. Bersama kita mempertahankan kedaulatan negara kedaulatan negara dari sebarang usaha yang memecah belakang. Dan keharmonian ini mengikari pada malam ini kita ingin merumuskan kepada beberapa intisari. Yang pertama, sepanjang 65 tahun kemerdekaan negara ini, kita telah melalui pelbagai berjam dan ragam yang mestinya membatalkan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam seluruh anggota masyarakat. Maka kematangan ini perlu diteruskan sampai bila-bila. Ayat kedua, konsep keluarga Malaysia yang berdiri atas 3 teras utama iaitu apa? Keterangan kuman, kebersamaan dan kesyukuran merupakan suatu mendekatan yang sangat hampir kepada kita dalam usaha menstabilkan dan membina kekuatan negara, ketaatan kepada Allah SWT dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar menjadi kunci kepada keberkatan dan pertolongan Allah SWT. Yang ketiga, semangat ciptakan negara juga telah ditujukan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai umat Islam, inilah salah satu sunnah yang mesti dituruti dalam usaha pengembangan dakwah Islamiah, dan badannya juga berhubung kait dengan pemeliharaan maqasid al-syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan antara renungan firman Allah SWT yang bermaksud. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta berdakwah, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu kekurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami ditimpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Baik, sebentar salah lagi dengan kemandakan waktu solat Fardhu daripada satu jauh sabarahas sibu jan seria sebuya dablodam serta kausar-kausar dan suatu dengannya. Ikmah Fardhu Isya ni selama 5 minit lagi dibadangkan di sebaya sunat 2 rakaat. Mari kita dalam mengajar daripada ilmu kita teguh laskar kehormatan, nikmati dalam berusaha yang melalui semangat kewajakan kepada sepanjang hari kemerdekaan dalam hari kebangsaan yang dalam berbina kematakadi tersebut kepada Allah SWT. Konsep ini amalkan menjadi kepada berdekat utama, iaitu keutamaan teras. Berdirikanlah, maka kematangan ini perlu masyarakat dan negara keluarga Malaysia teguh bersama
InsyaAllah kita pada berada di rancangan tazkirah kitab tazkirah Jumaat Live kami ni. Pada ni kita selalu tidak dilupakan kepada pengajaan kepada saudara kita amanah, selalu mudah-mudahan kita selalu walaupun kebataan ya semangat kebangsaan memunajat, mari kita bersama-sama berdoakan sikit dan bermunajat terus serta atau orang nikmatkan kepada Allah SWT. Hayu kita sahihkan bantinya, kita akan menuju semangat dan rancangan keluarga Malaysia tekuk bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada berata sekali, rancangan tazkirah Jumaat Live tadi sedang bersiar langsung pada hari Jumaat jam 7 malam dan siaran ulangannya pada esok hari Khamis ini 1 jam 7 malam. Selepas pada pagi seperti nak tengok tontonan TV Muhammad, ilmu kita dalam berdakwah Islam dalam agama orang lain untuk Allah kan tanda-tanda keselingnya, mendengar dan menonton kita tanda-tanda seharian. Baik, ikuti laman yang akan disebutkan kepada mampu dan selalu wajah terus kalah semangat ke wajah negara. Baik, InsyaAllah kita pada penonton sekalian ni, telefon WhatsApp konti Ustaz Muhammad Fadillah di talian 0139900809 dan juga siar langsung ke YouTube channel TV Muhammad, siar langsung ke Instagram TV Muhammad HD dan siaran langsung TikTok TV Muhammad HD serta bersiar langsung di TV Muhammad.com. Tontonan yang sekarang ni dalam laman aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store, Huawei Academy. Silakan dalam atas talian. InsyaAllah kita berdoakan kepada tirai pada penutup pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu wassalamu ala asrafi anbiya wa salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ala fi kulli wajal ulana ummaha wa tuqu wa turahmah. Allahumma saqina fi mu'azillah wa alina fi mumajalina wa sukuna iman ataku ya alani fatuha falana wa ja'ulana fujatan. Ya Allah, rahmati demi dengan Al-Quran, jadikan dia demikian cahaya dengan munculkanlah. Ya Allah, di balik kami apa yang kelukan, ajarkanlah dengan memiliki ketahui, dengan rezeki, dengan bacaannya, sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan dia dekat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tabarakul inna paquta baqiya kali. InsyaAllah pada berita sekian ni, rancangan ni ikuti tontonan di video on demand sekian ni, sambungan yang street dalam outro ni, rancangan tazkirah Jumaat Live tadi. Kalau nak tengok tontonan di, pergi saja di video on demand screen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan lupa serta tanda banggal hashtag tazkirah kitab tazkirah Jumaat Live, hashtag Ustaz Muhammad Fadillah, hashtag TV Muhammad, hashtag keluarga Malaysia, hashtag tekuk bersama. Wallahu a'lam bissawab. Inna quwwata fillah wa rasalimu aisalullah wa qusallimi muslimi muslimat wa kumini guminat akhya fil akhwat walillahi ta'ala wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.